Satu yang nak kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan inisiatif yang dijalankan oleh Majlis Pemulihan Negara, dan bersama saya ketika ini kita bersama dengan Dr. Biti Salwana Alia selaku Pengerusi Pusat Kajian Kepimpinan dan Polisi Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM. Doktor sihat? Alhamdulillah, syukur. Sihat. Berseri-seri doktor hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Fatin. Okey doktor, kita bercakap mengenai apa yang nak dikongsikan oleh Majlis Pemulihan Negara MPN sendiri kan. Kalau kita melihat kepada apa yang dijalankan inisiatif ini, bagaimana agaknya pandangan doktor? Okey, pertamanya kalau kita dapat imbas kembali pandemik COVID-19 sebenarnya memberi impak yang besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, ya, sektor ekonomi, sektor pembuatan, sektor pelancongan, bahkan sektor pendidikan menerima kesan di atas apa yang berlaku. Dan dalam masyarakat golongan B40 lah ya yang paling terkesan, ya, dengan kos hidup yang semakin meningkat, dengan harga barang yang semakin naik. Jadi mereka mengalami kesukaran, ya, dalam nak meneruskan hidup. Jadi saya rasa inisiatif yang dibawa oleh Majlis Pemulihan Negara atau ringkasnya MPN ini dengan hala tuju yang holistik, inklusif, ya, dengan pelan pemulihan negara yang dibawakan, saya kira alhamdulillah telah banyak membantu, ya, di mana MPN telah mengesyorkan beberapa strategi pemulihan, ya, untuk dilaksanakan oleh kerajaan kita pasca COVID-19 ini. Okey, Doktor Fatin nak tanya juga berkenaan dengan apa inisiatif yang dijalankan hari ini kan, berkenaan pemulihan pembangunan dasar pengurusan pendidikan murid 40 yang telah dan juga sedang dijalankan. Bagi doktor sendiri, apa yang doktor melihat kepada kekuatan dan juga kelemahan dasar ini? Okey, sebelum saya meneruskan kepada jawapan tersebut, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Institut Masa Depan Malaysia atau MASA, ya, kerana telah membiayai kajian yang saya dan rakan-rakan dari Fakulti Pendidikan UKM laksanakan yang berkaitan dengan dasar pendidikan murid B40 ini. Jadi perlu juga saya sebutkan di sini, dasar yang berkaitan dengan pendidikan murid B40 pada ketika ini lebih berfokus kepada dasar dalam bentuk bantuan kewangan, pakaian, makan, ya, kepada murid-murid B40 ini. Jadi tentulah, ya, bantuan-bantuan yang diberikan tersebut dapat mengurangkan beban golongan B40. Itu dari segi kekuatannya lah. Betul. Namun terdapat beberapa kelemahan lah dalam pelaksanaan dasar pada masa sekarang, ya, Fatin. Yang pertamanya, dasar ini peruntukan yang diberi agak sedikit. Masih belum mencukupi untuk kita membantu golongan B40 ini. Yang kedua, dari segi syarat yang mengatakan, ini berdasarkan kajian, ya, Fatin. Yang kedua, dari segi syarat yang mengatakan murid B40 hanya layak menerima satu bantuan saja, dan sedangkan bantuan itu pun sedikit. Jadi again, dengan izin, masih tidak mencukupi lah untuk kita membantu. Yang ketiga, dari segi sistem agihan pada masa sekarang yang bergantung kepada e-kasih, ya. Jadi terdapat ibu bapa terutama contohnya yang bekerja di kampung yang mungkin tidak begitu kita kata kurang celik IT, ya, tidak mempunyai gadget, dan tidak tahu bagaimana untuk memohon melalui e-kasih. Jadi anak-anak mereka ketinggalan dari segi mendapat bantuan. Dan e-kasih juga berkait dengan aplikasi pengkalan data murid, ya, KPM. Jadi di situ juga kalaulah ibu bapa tidak mengemaskini maklumat dalam APDM, sekali lagi anak-anak mereka mungkin akan tercuci daripada menerima bantuan. Dan satu lagi isu adalah berkaitan dengan kes penipuan data, ya. Ada ibu bapa yang sanggup memberi maklumat yang tidak benar dalam APDM semata-mata untuk memastikan anak-anak mereka mendapat bantuan. Dan akhirnya berlakulah murid ataupun golongan B40 yang layak mendapat bantuan tidak mendapat bantuan, manakala yang tidak layak mendapat bantuan. Dan satu lagi yang saya rasa kita semua perlu tahu juga adalah apabila tidak ada pemantauan terhadap penggunaan, sekolah tidak dapat memantau dari segi penggunaan bantuan, dan akhirnya mungkin adik ibu bapa B40 yang terdesak, dia menggunakan bantuan tersebut untuk bukan pendidikan, untuk keperluan yang lain. Okey, doktor, kita dah sentuh berkenaan dengan kekuatan dasar ini dan juga kelemahan juga. Pastinya untuk doktor sendiri, pandangan doktor untuk penambahbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pihak KPM ataupun kerajaan sendiri, doktor?
Okey, yang pertama sekali saya rasa KPM perlu mewujudkan satu peraturan atau dasar yang mengatakan bantuan bukan hanya satu bantuan yang layak diterima oleh murid B40. Yang kedua, di peringkat sekolah, KPM perlu pastikan di peringkat sekolah ada satu jawatan kuasa khusus yang mengurus kebajikan murid B40 ini. Dan jawatan kuasa ini seeloknya Fatin tidak dipengerusikan oleh KPM sendiri, tetapi pihak luar, tetapi anggotanya perlu ada wakil dari KPM, perlu ada wakil dari JPN, dari PPD, dari sekolah, malah dalam kalangan komuniti, bahkan polis sendiri mungkin boleh menganggotai jawatan kuasa tersebut. Dan peranan mereka antara lain, mereka perlu memberi maklumat tentang senarai-senarai bantuan yang ada, menyelaraskan bantuan, dan mungkin boleh membantu ibu bapa dalam nak mengemaskini IKC ataupun EPDM itu sendiri, Fatin. Ya, dan doktor, ini saya kira penting soalan ini untuk saya ajukan kepada doktor, kan, yang mana kita sedia maklum yang mana maklumat ataupun bantuan pendidikan adalah penting untuk murid-murid khususnya, kan. Dan kalau kita nak pastikan juga jurang pencapaian tu, doktor, antara murid B40 dan juga kumpulan yang lain, mereka yang lebih cepat dan juga maju ke depan ni, ada jurangnya di situ. Dan kalau memastikan mereka hadir ke sekolah agar mereka mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang akhirnya membantu mereka mengubah status keluarga mereka. Pada pandangan doktor sendiri, kan, bagaimana agaknya untuk kita memastikan hasrat ini ataupun orang kata penaik tarafan bagi murid-murid B40 ini boleh tercapai, doktor? Okey, Fatin. Yang pertama sekali saya rasa KPM, kita semua KPM perlu melayani murid-murid B40 ini bukan dengan nak memberi satu penyelesaian dalam jangka masa pendek, tetapi kita harus memberi kesedaran kepada murid B40 ini. Kita perlu ada program, contohnya program motivasi atau program-program yang dapat memberi kesedaran kepada murid B40 dan ibu bapa murid B40 sendiri tentang pentingnya pendidikan, supaya mereka menggunakan bantuan yang diberikan tadi untuk mereka meningkatkan pencapaian dalam akademik, dalam co-curriculum, dalam sahsiah mereka. Jadi perkara-perkara ini perlulah, kita kena ada satu program yang orang kata yang kukuh, yang mantap. Dan dalam kita nak mengurus murid B40 ini, saya B40 ini saya ingin mencadangkan bahawa sekolah sepatutnya mengurus berdasarkan keperluan manusia. Kita kena menarik dulu minat murid B40 untuk datang ke sekolah dengan memastikan mereka datang ke sekolah dengan perut yang kenyang, dengan kata lain keperluan asas mereka, memastikan mereka berpakaian dengan pakaian yang sempurna, dan kemudian contohnya kalau mereka jauh ada pengangkutan yang boleh membawa mereka sampai ke sekolah, dan kemudian kita kena pastikan murid-murid ini rasa selesa. Dan saya juga suka sebutkan in case ataupun di sekolah yang ada asrama, beri keutamaan murid-murid ini untuk tinggal di asrama. Dan murid-murid ini juga perlu rasa disayangi. Jadi guru perlu menunjukkan sikap prihatin, sikap penyayang kepada murid-murid, dan perlu digalakkan untuk wujud suasana kasih sayang antara pelajar, dan kemudian kita juga perlu menghargai, dengan kata lain kita perlu menghargai potensi diri murid. Sebab kadang-kadang murid B40 ni, Fatin, mereka mungkin tidak cemerlang dari segi akademik, tapi mereka ada potensi dalam co-curriculum contohnya. Jadi sekolah kena gilap, kena beri peluang untuk mereka menonjolkan potensi tersebut. Dan kalau mereka dah berjaya, ini satu lagi tingkat, kita kena menyatakan, memberi mereka hadiah, memberi mereka penghargaan, mengiktiraf, menyebut kejayaan mereka dalam perhimpunan sekolah, ataupun paparkan nama mereka pada papan kenjatan sekolah. Dan akhir sekali yang saya rasa perlu sangat adalah apabila kita dah sempurnakan, kita dah memenuhi keperluan murid tadi, satu lagi yang kita kena beri fokus adalah kita kena beri dorongan kepada mereka untuk mereka mengubah nasib keluarga mereka, untuk mereka ada cita-cita, untuk mereka menjaga hubungan tanggungjawab kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada diri, kepada masyarakat dan kepada negara. Dengan kata lain, saya suka sebutkan kata ini, kita kena Maslow first dan Bloom's. Itu antara perkara-perkara yang saya rasa perlu kita beri fokus. Fatin, satu lagi perkara, Fatin, saya rasa kita sekarang ni belum ada satu sistem ataupun satu dasar yang khusus kepada nak memberi pendidikan yang terbaik kepada murid-murid B40. Kita lebih kepada memberi bantuan dalam bentuk mungkin wang tadi, peruntukan makan, minum, tapi kita mungkin belum nampak ataupun belum ada satu dasar peraturan yang
orang kata program yang khusus untuk membantu meningkatkan pencapaian murid-murid B40 ini, sebab ramai antara mereka ya Fatin yang agak terkebelakang dalam pencapaian ya, berbanding dengan macam yang Fatin sebut tadi dengan murid-murid di M40 ya, T20. Jadi kita perlu lakukan sesuatu lah ya, sekolah perlu lakukan sesuatu. Okey. Doktor, betulkah Fatin kalau Fatin salah? Adakah bagi pandangan doktor sendiri dasar bantuan yang dijalankan kini kurang berkesan untuk mereka murid-murid B40 ni, doktor? Pada pandangan saya, Fatin, memang kurang berkesan sebab kita terlalu fokus kepada memberi bantuan dalam bentuk kewangan. Kita kurang beri fokus dalam program-program yang berbentuk motivasi untuk mereka nampak kepentingan pendidikan untuk mengubah nasib mereka. Ya, inilah yang kita perlu tekankan, dan saya kira Kementerian Pendidikan perlu ada kerjasama dengan kementerian yang lain, contohnya dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang mungkin boleh mendidik ibu bapa supaya menampak kepentingan pendidikan dalam nak mengubah tahap mereka, membawa tahap mereka kepada yang lebih baik. Dan satu lagi yang saya rasa mungkinlah kita perlu fikirkan untuk mengadakan satu sistem pendidikan kita kata non-formal, di mana mungkin kita perlu beri kesempatan untuk murid-murid B40 ini mengikuti pendidikan bukan dalam sistem formal seperti yang ada pada masa sekarang ini, supaya kita boleh sesuaikan bagaimana kita nak memberi pendidikan kepada mereka sesuai dengan situasi atau keadaan mereka sendiri, Fatin. Ya, ataupun lebih cenderung kepada kemahiran dan sebagainya. Okey, doktor, di hujung ini mungkin secara ringkasnya doktor perlu kongsikan apakah cadangan pemeliharaan segera yang mungkin boleh dijalankan oleh MPN sendiri agar dapat mempercepatkan lagi penghasilan, terutama menangani isu pendidikan dalam kalangan B40 ni, doktor? Okey, yang pertama sekali, Fatin, saya rasa Majlis Pemulihan Negara MPN perlu menggalakkan kolaboratif, mewujudkan kolaboratif antara semua pihak yang berkenaan agar tanggungjawab nak memulihkan pendidikan ini khususnya adalah dipikul oleh semua orang. Biar semua orang merasa, yang berkenaan merasa ada tanggungjawab masing-masing untuk membantu meningkatkan pendidikan murid B40 ini. Dan yang keduanya, MPN perlu memastikan bahawa kerajaan ataupun KPM sendiri mewujudkan satu sistem yang bersepadu dalam nak memberikan bantuan pendidikan, nak mengadakan program pendidikan bagi membantu golongan B40 ini agar bantuan tadi dapat disampaikan dengan secara yang cekap, berkesan dan telus. Dan akhirnya isu-isu yang kita sebutkan tadi, kelemahan yang kita sebutkan tadi dapat ditangani, insya-Allah. Insya-Allah. Sedikit sebanyak kita dapat membangunkan juga generasi muda walaupun mereka daripada B40. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Betty Salwana Alia selaku pengerusi Pusat Kajian Kepimpinan dan juga Polisi Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM. Terima kasih doktor atas perkongsian yang saya kira cukup memberi manfaat kepada semua yang khususnya ibu-ibu di luar sana dan semua pihak yang terlibat.